Kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah agak lama keadaan tak mengizinkan untuk kita buat majlis ilmu secara terbuka di rumah Allah, keadaan pandemik kita pun dah semakin baik, walaupun bilangan kes tak banyak berubah, tapi dari segi peratusan cocok vaksin kita ni tak jumpa cari dah dalam Jambi orang tak cocok, kecuali orang nusuk tak saya cocok. Tengok ranah kan. Kalau setakat hak kita cari tu kira habislah kan. Macam-macam program dah kita buat untuk nak memastikan rakyat Jambi kita ni boleh vaksin, dan peratusan vaksin lah sebenarnya di antara faktor yang diambil kira untuk kita beralih ke fasa-fasa yang seterusnya kan. Daripada fasa 2 ke fasa 3 kan. Baru ni kita duk cari berapa ramai lagi orang besuk ni tak cocok. Rupa-rupanya dia disebabkan oleh orang kita yang duduk luar daripada besuk. Orang panggil perantau. Jadi bila dia cocok tempat lain, nama dia tu tak masuk dalam senarah yang cocok dah besuk. Jadi dalam rekod dia dikira masih belum cocok lagi. Alhamdulillah, masalah ni kita boleh selesai dan hujah ni kita kemukakan kepada pihak atas dan boleh diterima. Di antara faktor lah kita boleh beralih ke fasa 3 dengan banyak lagi kelapangan, terutamanya untuk kita semualah rakyat kita nak gerak cari makan dan meneruskan kehidupan seharian. Malam ni aku nak ajak para jemaah sekalian kita renung sepotong ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan Tuhan kamu telah memerintahkan kamu supaya tidak menyembah selain daripada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Apabila salah seorang daripadanya atau kedua-duanya telah mencapai umur yang tua, maka jangan sekali-kali kamu ucapkan kepada mereka perkataan dan katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam ayat ni ada 2 perintah besar. Satunya, Allah ta'budu illa iyyah. Kamu jangan sembah selain daripada Allah. Selepas daripada tu, mari perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana. Hendaklah kamu buat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Mengikut kaedah ilmu tafsir, bila 2 perintah mari dalam satu ayat yang sama, ada banyak kali dalam Quran Allah datangkan 2 perintah duduk dalam sesuai ayat. Hak ni perintah pertama, suruh sembah Allah, jangan sembah hak lain. Yang kedua, suruh buat baik kepada kedua ibu bapa. Ada mari aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang, keluarkanlah zakat. Ayat yang sama. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. 2 perintah ni, tapi dalam ayat yang sama. Bermakna kedua-dua perintah ni wajib disempurnakan dan dia saling berkait. Kalau kita tinggal salah satu, maka satu lagi pun tidak diterima oleh Allah. Aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang, keluarkanlah zakat.
Orang yang semayang tapi tak bayar zakat, solat dia tak diterima. Orang yang bayar zakat tapi tak semayang, zakat dia tak diterima. Sebab dia saling berkait. Ini kaedah Allah susun. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Ada macam puak-puak anti hadis, Allah jadi nak taat, Rasul dia tak saya taat. Ketaatan dia kepada Allah, kalau dia berasa dia taat, tidak diterima. Sebab benda ni mari sekali. Begitulah besarnya perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa yang Allah datangkan sekali dengan perintah suruh sembah hanya Allah, jangan sembah orang lain. Kita manusia ni, hak normal macam kita ni, wajib ada ayah, wajib ada mak. Bezanya sama ada ayah mak kita tu ada lagi ataupun tak ada dah. Tapi kita pernah ada ataupun masih ada. Hanya insan-insan istimewa macam Nabi Isa alaihissalam ada mak, ayah tak ada. Anak bula betul tu cerita Piramliyah, tak ada di alam nyata. Dan Islam meletakkan martabat ibu bapa ni di tempat yang sangat tinggi. Macam mana dok tinggi kalau perintah tu buat baik, mari sekali dengan perintah suruh sembah Allah. Gapo lagi yang lebih besar bagi kita seorang hamba ni, lebih besar daripada perintah supaya sembah Allah dan jangan sembah orang lain. Lepas tu mari lalu suruh buat baik kepada kedua ibu bapa. Ibnu Abbas kata, kalau sekiranya ada perkataan lain yang lebih rendah daripada uffin, nescaya Allah akan guna perkataan tu. Wala takul lahu ma uffin. Tapi kata Ibnu Abbas, tak ada dah hak tu rendah sekali dah. Rendah daripada tu tak ada. Seorang sahabat Maria Rasulullah, saya ni ada seorang ibu tua duduk sekali dengan saya. Saya lah yang mandikan dia ya Rasulullah. Saya suap makanan. Saya yang ambil wuduk untuk dia. Bila ibu saya ni nak pergi mana-mana, saya gendong pikul atas belakang. Sebab tikut tu tak ada kursi roda, tak ada kenderaan sekolah ni, pikul atas belakang. Ya Rasulullah, apakah maknanya saya telah balas jasa mak saya? Nabi kata, la, dah. Kamu belum balas jasa mak kamu walaupun 1%. Kalau nak kira balas, dok lagi. Tapi kamu melakukan satu kebaikan kecil yang diberikan ganjaran yang besar oleh Allah. Nak kira besar kita buat tu, dok. Tak sampai 1%, Nabi kata kita. Hak ni maknanya mak dia ni kalau zaman dulu ni kan lupuh kena stroke. Dialah mandi, dialah suap makan, dialah ambil wudu, dialah tolong mak dia semayang, nak pergi mana gendong atas belakang. Habis tu tak sampai 1% lagi. Tapi walaupun dia kebaikan yang kecil, kebaikan yang diberikan ganjaran besar oleh Allah. Sebab tu Rasulullah ada bersabda, siapa yang ditakdirkan ayah dan mak dia yang tua ni berada di sisi dia ketika umur tua, Allah nak buka peluang kita masuk syurga dengan mudah dah sebenarnya. Maknanya kalau peluang ni kita sia-siakan, kita sangat rugi. Peluang jaga mak ayah tua, mak ayah uzur ni, Allah dah buka kita jalan nak pergi ke syurga. Terpulang pada kita lah pilihan sama ada nak pergi ataupun nak cari jalan lain. Ada suatu hari masa Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in duduk
di rumah Rasulullah. Mari seorang wanita tua. Sahabat Nabi tak kenal belaka ni, awak mari ni. Dengan seorang wanita lebih muda, baya macam anak orang tua ni. Bila Rasulullah tengok wanita tua ni mari, Rasulullah bangun, kain selendang duduk atas bahu ni, Nabi apa? Lalu Nabi bersabda, tafaddali ijlisi ya ummi, silakan duduk wahai ibuku. Jadi sahabat orang tak kenal ni pelik lah. Bapa sampai gini sekali Rasulullah memuliakan tetamu wanita tua ni. Yang orang lain tak kenal. Kalau setakat apa tika biasa lagi. Oh ni kain selendang atas bahu Nabi ambil apa, suruh wanita tua ni duduk, panggil pula ya ummi, wahai ibuku. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah orang tua ni? Kami tak kenal ni. Bukankah ibu Rasulullah dah meninggal, dah wafat masa Rasulullah umur 6 tahun? Maknanya Nabi tak ada umur dah. Tiba-tiba Nabi panggil ummi. Lalu Nabi bersabda, inilah Halimatus Sa'diyah, ibu susu. Dulu dia ada kabilah Bani Sa'ad. Kabilah Bani Sa'ad ni di antara kabilah yang miskin di kalangan kabilah Arab yang duduk di sekitar kota Mekah. Dan bila tiba musim panas, nak nanai pun panas, kambing, biri pun kuruh, rumput pun tak ada. Biasanya orang Bani Sa'ad ni dia akan pergi ke kota. Pergi ke kota Mekah. Tujuan dia nak cari bayi-bayi yang baru lahir, ambil upah nyusu. Bani Sa'ad ni kira kampung lah. Mekah ni bandar, kota. Jadi orang Arab zaman itu, anak-anak kecil ni dia kata nyusu dengan ibu susu duduk kampung. Bapa atas kampung, yang pertama udara kampung ni lebih segar. Yang kedua, orang Arab kampung ni dia kecek bahasa Arab yang lebih betul. Bahasa Arab yang lebih fasih. Bandar ni dia campur dah. Yang ketiga, kerana nak ajar anak-anak, terutama anak jantan ni dengan kehidupan lasak di kampung. Jadi sebab itulah orang Arab zaman itu dia akan anak-anak jantan ni nyusu dengan mak susu daripada kampung. Dan di antara kabilah yang biasa buat kerja menyusukan bayi ni ialah kabilah Bani Sa'ad. Masa musim panas tu orang kabilah Bani Sa'ad dia bukan tubik seorang, jauh juga perjalanan dia pakak. Okay, esok pagi komik kita pakak kumpul belakang lah tepi jalan ni. Kita nak pergi Mekah, nak pergi cari bayi-bayi yang baru lahir, ambil upah nyusu. Ambil upah nyusu ni sebenarnya sebagai sumber pendapatan. Halimah ni orang miskin, unta dia pun hak tua, tak cekak nak jalan dah. Orang lain ni unta, kuda, segar. Jadi dia tinggal jauh belakang. Jadi bila pergi ke kota Mekah, dia akan ketuk pintu rumah-rumah, tanya ada tak bayi yang nak diberi susu. Dia ketuk belakang, so. Dah orang lain jalan laju, siapa? Bolehlah kat orang lain dulu. Terutamanya dia akan tuju ke rumah-rumah yang comel sikit lah. Maknanya anak orang kaya, sebab akan dapat upah yang lebih. Halimah ni dah huta, dia tak cakap nak jalan, siapa pun dia ketuk serumah, orang kata ada orang ambil dah. 2 rumah orang ambil dah, 3 rumah orang ambil dah, 4 rumah orang ambil dah. Tinggalnya anak yatim, orang tak sih, nama Muhammad.
Dia bila anak yatim kat dalam kepala nak boleh pusing ya. Tinggal. Halimah pun dah habis putus asa, tak ada orang lain ambil belakang dah. Pusing nak kelik dah tapi tak apalah, yatim pun yatim lah, buat balik. Bila ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan seorang bakal Nabi ni nampak dah. Utuh Halimah tua tak dia akan nak jalan jadi laju pada orang. Siapa dulu? Kemudian ketika tu walaupun musim panas, musim kemarau yang kering, kapung tiba-tiba jadi subur. Kambing mengeluarkan susu. Keberkatan daripada kehadiran seorang budak yang bakal jadi rasul. Menyusu Nabi SAW dengan Halimah. Jadi mari ibu susu ni, walaupun ibu susu, Nabi muliakan Halimah ni sehingga mengejutkan para sahabat. Walaupun hanya sekadar seorang ibu susu, dan Nabi perkenalkan, hak mari dengan Halimah ni kakak susuku. Kakak susuan Nabi SAW. Kita pernah dengar cerita Alqamah cerita yang diceritakan oleh Anas bin Malik dalam satu hadis yang panjang. Anas bin Malik ni sahabat Nabi yang mewakafkan diri dia jadi khodam Nabi. Dia ni orang fakir, orang panggil Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni sahabat-sahabat Nabi yang tak ada keluarga, tak ada orang waris, tak ada anak bini. Ni bukan setakat miskin, fakir. Dan untuk Ahlus Suffah disediakan bilik-bilik keliling Masjid Nabawi. Ahlus Suffah. Di antara Ahlus Suffahnya ialah Anas bin Malik, Abu Hurairah. Dan Ahlus Suffah ni bila tak ada kerja, mereka mewakafkan diri sebagai khodam Nabi. Di antara yang jadi khodam Nabi ialah Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Jadi bila jadi khodam Nabi, bukan hampa ni, dia nak kerja dengan Nabi. Bila jadi khodam Nabi, dia selalu duduk dengan Nabi. Jadi benda hak Nabi kecek, hak Nabi suruh, hak Nabi larang, hak Nabi duduk dia boleh tengok, dia boleh dengar, menyebabkan dia jadi orang yang banyak meriwayatkan. Nabi kan sabda gini, Nabi sabda gini. Sebab tu bila Abu Hurairah, orang tanya dia, kamu baru masuk Islam tahun ke-6 Hijrah, macam mana kamu boleh banyak meriwayatkan hadis? Anak Abi Hurairah. Abu Hurairah kata, ambo tak ada kerja. Sahabat lain ni ada nego, ada nane, ada pergi nego sampai keluar daripada kota Mekah pergi ke Yaman, pergi ke Syam. Ambo ni tak ada kerja. Jadi duduk dengan Nabi semua. Bila duduk dengan Nabi semua, menyebabkan macam apa sebut tadi lah, kita duduk dengan orang ni semua. Tentu sekali hak dia kecek, hak dia larang, hak dia suruh, hak dia duduk diam, dia boleh tengok dan banyak diriwayatkan sebagai hadis. Inilah Anas bin Malik sama dengan Abu Hurairah, dua-dua ni Ahlus Suffah belaka. Abu Hurairah ni kat teman dia kat kucing. Dalam jubah dia ni dia buh anak kucing. Anak kucing. Hurairah tu kucing lah. Khirrun orang Arab panggil. Kalau bahasa buku kitun. Kalau orang Arab panggil bazunah, kucing belaka tu. Nama lain-lain ke. Saya dengan kucing. Seorang sahabat yang saya akan kucing. Anas bin Malik cerita dalam satu hadis yang panjang. Kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi SAW. Bersama saya, kata Anas bin Malik, ada Bilal bin Rabah dan Salman Al-Farisi, sahabat Nabi asal orang Parsi, orang Iran. Tiba-tiba mari isteri kepada Alqamah. Mari ke rumah Rasulullah. Ngadu, ya Rasulullah, suami saya sedang sakit kena. Nak minta Rasulullah tolong dia tengok. Bila dapat khabar sahabat nama Alqamah ni orang muda, sedang sakit kena dalam keadaan penazah, Nabi suruh Bilal pergi dulu. Bila ponggak tunggal pergi ke rumah Alqamah. Siapa memang tengok Alqamah dalam keadaan nazar. Dan kita bila pergi tengok orang sakit yang dalam keadaan tenang, yang dalam keadaan nazar, tak usah duk tanyalah kenal lagi ke doa ambo.
Minta maaf kan buat etek dia. Tak perlu berlaku tu. Waktu ada. Yang paling dia perlukan oleh saudara kita ketika itu ialah la ilaha illallah. Waktu yang paling dia perlukan. Tak segilah halal lah hutang-hutang ambo dia. Tak salah. Sebab dia ketika tu terlalu banyak syaitan yang nak ambil peluang terakhir ni. Kita pula pergi dengan macam-macam. Tanya kenal kedok kita ke apa. Kau dia serabut. Okay. La ilaha illallah. Tu je. Dia bisik di telinga. La ilaha illallah. Wah hepa, wah hanggu. Dia tak boleh berlaku dah kata. La ilaha illallah. Bisikkan di telinga. Tu ada kita pergi menziarahi saudara kita yang sedang nasab. Kalimah yang dia sangat perlukan ketika nak berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh. Bila lagi kat telinga la ilaha illallah. Al-Qamah buka mulut tapi tak boleh nak kata. Bila bisik lagi la ilaha illallah, tak boleh nak ikut juga. La ilaha illallah, masih tak boleh nak ikut. Lalu bila pun berlari balik, bawa perkhabaran kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Al-Qamah ni memang dalam keadaan tenang, dalam keadaan azab. Saya dah ajar kalimah syahadah, tapi dia tak boleh nak ikut. Lalu Rasulullah tanya Bilal, apakah Bilal ni, apakah Al-Qamah ni masih ada mak dengan ayah? Bila kata Al-Qamah ni ayah mati lama dah, mak ada lagi, tapi mak ni umur yang telah sangat tua. Pergilah Bilal kepada mak Al-Qamah. Nabi suruh beritahu kepada ibu Al-Qamah Rasulullah kirim salam. Dan beritahu Rasulullah nak jumpa. Kalau sekiranya ibu boleh mari, dia mari. Kalau ibu tak boleh nak mari, Rasulullah akan pergi jumpa dengan ibu Al-Qamah. Bila pergi bawa pesan gitu, wahai ibu, Rasulullah kirim salam. Rasulullah nak jumpa. Kalau ibu boleh pergi, mari kita pergi. Kalau ibu tak boleh pergi, Rasulullah akan mari. Maknanya nak jumpa sangat. Ibu tua ni kata, macam mana mungkin Rasulullah mari jumpa dia. Dia lah kena pergi jumpa Rasulullah. Ambil tukar dalam keadaan terketar-ketar ibu yang telah sangat tua, mari jumpa dengan Rasulullah. Bila mari jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah bersabda, wahai ibu, saya nak tanya beberapa soalan. Dan ibu kena bercakap benar. Kalau ibu tak bercakap benar, Jibril akan mari bawa wahyu, royak ibu telah berbohong. Nabi warning dulu lagi. Nabi tanya bagaimana anakmu Al-Qamah. Mak dia kata seorang anak yang sangat baik. Semayanya, puasanya, tahajudnya, sedekahnya, sehingga saya pun tak tahu banyak mana dia sedekah, banyak mana dia puasa sunat. Seorang anak yang sangat baik. Bagaimana hubungan kamu dengan anakmu Al-Qamah? Ibu Al-Qamah pun tak boleh nak pelawak dalam muka Nabi warning dah tak ada. Bagaimana hubungan kamu dengan anakmu Al-Qamah? Ibu dia kata, saya kecil hati dengan Al-Qamah. Bapa dia telah melebihkan isteri dia lebih daripada saya. Maknanya lebih bini pada mak. Lalu Nabi bersabda, kemurkaan ibu Al-Qamah lah menyebabkan Al-Qamah tak boleh nak mengucap dua kalimah syahadat. Wahai ibu tahu dah Al-Qamah dalam keadaan sakit tenak, dalam keadaan azab, tak boleh nak mengucap kalimah la ilaha illallah. Mak dia kata tahu. Lalu Nabi bersabda, wahai ibu, tolong maafkan Al-Qamah.
Ibu tua ni kata, tidak ya Rasulullah. Kecil hati sangat. Tidak ya Rasulullah. Nabi minta sekali lagi, wahai ibu, tolong maafkan Alqamah. Tidak ya Rasulullah. 3 kali Nabi minta, wahai ibu, tolong maafkan Alqamah. Tidak ya Rasulullah. Maknanya kecil hati sungguh lah ya. Lalu bila mak dia kata tak, Rasulullah arahkan Bilal, wahai Bilal, dia cari kayu. Cari kayu, beripung, nyalakan api. Ibu tua ni tanya Rasulullah, nak buat apa dengan api? Nabi kata, kami nak bakar anakmu Alqamah. Kira nak bakar. Ibu tua ni kata, ya Rasulullah, macam mana seorang ibu yang melahirkan, yang membesarkan, tergamuk nak tengok anak dia kena bakar dalam api. Rasulullah tanya, dah ibu tergamuk tengok Alqamah kena bakar dalam neraka. Kalau ibu tak maafkan dia, tepat Alqamah dalam neraka. Kalau ibu tak tergamuk tengok Alqamah kena bakar atas dunia, macam mana Alqamah boleh tergamuk ibu tengok dia kena bakar dalam neraka? Bila Nabi sabda gitu, barulah ibu Alqamah kata, saksikanlah ya Rasulullah, aku maafkan anakku. Rasulullah suruh Bilal cepat-cepat di rumah Alqamah. Siapa di rumah Alqamah, depan itu dengar Alqamah mengucap la ilaha illallah, meninggallah Alqamah. Rasulullah katakan supaya jenazah Alqamah ni dimandikan, dikafankan, disolatkan dengan diimankan sendiri oleh Rasulullah, kemudian dibawa ke tanah perkuburan, dikebumikan. Lepas daripada dikebumikan, Nabi paling kepada sahabat-sahabat dia. Nabi bersabda, wahai para sahabatku daripada Muhajirin dan Ansar, siapa yang lebih mengutamakan isteri dia lebih daripada ibu dia sehingga melukakan hati ibu dia, tidak diterima daripadanya ibadat fardu dan ibadat sunnahnya. Hak ni lah balik semula kepada ayat yang Amba baca di permulaan tadi. Di permulaan tadi, sebab perintah buat baik kepada kedua ibu bapa ni, dia mari dengan perintah jangan sembah selain daripada Allah. Dan kaedahnya bila dia mari berekek, dua-dua ni mesti disempurnakan. Kalau kita tinggal so lagi pun tak pakat. Ni kaedah dia. Maknanya kita buat ibadat fardu, ibadat sunat ni untuk apa? Untuk kita nak sembah Allah. Sedangkan sekali dengan perintah sembah Allah tu ada perintah suruh buat baik kepada mak ayah kita. Kalau ni kita tinggal, ayat pertama pun Tuhan tak terima. Sebab itulah Nabi bersabda, tidak diterima daripadanya ibadat fardu dan ibadat sunat. Kita berasa kita bitter dah. Sejak awal sekali mari, kelik lewat sekali, dengan semaya sunat kita, dengan puasa sunat kita, tapi mak kita, ayah kita buat lebih kurang. Islam ni agama yang sangat mementingkan manusia. Bagi setengah-setengah negara, macam negara komunis, manusia ni dia kira ada nilai selagi dia boleh menghasilkan produktiviti, boleh kerja, boleh menghasilkan satu penghasilan kepada negara, boleh membangunkan ekonomi, dia kira orang tu ada nilai. Bila orang ni dah tua, tak cekak, tak nak kerja, tak ada produktiviti, ni dikira sebagai beban kepada negara. Hidup pun lebih berat. Nak bantu meningkatkan ekonomi, produktiviti, tak ada dah. Islam dia tidak memikir kini. Islam ni sebuah agama yang meletakkan manusia ni pada nilai yang tinggi. Sebab tu dalam Islam dia ada apa yang hak orang tua, dia ada hak orang muda, dia ada perekat-perekat umur kita ni daripada duduk dalam kandungan, lahir jadi bayi, kemudian jadi kanak-kanak, kemudian jadi remaja, kemudian jadi orang muda, kalau panjang umur lagi jadi orang tua, daripada rambut hitam kita tukar jadi putih. Proses kehidupan, setiap proses ni ada nilai dia di sisi Islam.
Ada ya orang yang Allah Ta'ala bagi dia hidup 40 tahun, ada 50 tahun, ada 80 tahun, ada 100 tahun. Kok dalam jambi kita ni ada lagi orang lahir sekitar tahun 30-an hidup lagi lah ni. Ada lagi dalam jambi kita. Ada lagi seorang dua. Tengok mula orang paling lama, orang tua mati dalam setahun dua lepas. Kalau dah lekat kenalan beranak tahun 24. Umur Allah Ta'ala. Orang tua memang dia mudah terasa. Sebab itulah Allah sebut wala takul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu kata walaupun perkataan dan Ibnu Abbas kata ni yang paling rendah sekali. Kalau ada lagi orang rendah daripada tu, Allah akan guna perkataan tu. Tapi tak ada dah. Orang rendah sekali dah tu. Ada seorang sahabat mari ya Rasulullah. Banyak mana saya kena doa kepada kedua ibu bapa saya. Nak doa berapa kali? Di ulama-ulama kata, oleh kerana perintah buat baik ni, dia mari sekali dengan sembah Allah. Paling-paling kurang doa kita kepada mak ayah kita ni 5 kali sehari. Mana setiap kali lepas mayat. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa rekah je. Rabbir firli, ya Allah ampunkanlah diriku, wali walidayya dan kedua ibu bapaku, warhamhuma dan rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua mengasihani aku di waktu kecil. Kita tak boleh nak gambar lah ke mana kita minta supaya mak ayah kita sayang dia kita kecil gitu, ya Allah kasihanilah mereka. Enggak cerita sayang ke anak-anak ni, lepas kita jadi ayah kita tahulah. Lepas kita jadi mak kita tahulah macam mana kita jaga anak kita ketika kecil. Gitulah kita minta supaya Allah mengasihani. Kalau tak ada, sahabat dia mari tanya, ya Rasulullah, orang lain ada mak ayah, saya tak ada dah, macam mana saya nak berbakti? Di antara yang disebut doa. Yang kedua di antara yang pesannya, buat baik dengan saya sobat ayah kita masa dia hidup dulu. Kita tengok ayah kita mula ketika dia hidup, siapa dia saya rapat dia. Sambunglah silaturahim dengan saya sobat ayah kita masa dia hidup dulu. Ini sebahagian daripada kebaktian. Kemudian yang ketiga, doa daripada anak yang soleh. Apa makna anak yang soleh? Setiap anak yang beriman. Semua anak yang soleh belaka. Makna kita semua ada atas sejid malam ni, semua kita ni ialah anak-anak yang beriman. Kita masuk dalam kategori anak yang soleh. Orang lain-lain, kehidupan ni dia saling silih berganti. Generasi ni silih berganti. Kalau sekiranya dia tak berganti, tak muatlah jawabnya atas muka bumi ni. Kalau manusia jak daripada Adam alaihissalam sampai pada zaman kita ni, dak mati belaka. Dak muatlah. Dah awal Nabi Adam berapa tinggi dia? 10 kaki, 12 kaki. Biasa. Dak buka kereta kacir tu. Kita nak buat baju Melayu sepasang 4 meter cukup dah. Awal-awal dia cukup pun dah kalau 4 meter. Generasi dia berubah silih berganti jadi khalifah di atas muka bumi Allah. Dan bila silih berganti inilah Islam sangat mementingkan hubungan. Sangat mementingkan hubungan, termasuk orang yang hidup mesti kekal berbakti kepada orang yang telah pergi. Bila kita pergi orang lain pula, bila kita pergi orang lain pula. Inilah comelnya ajaran Islam. Jadi mudah-mudahan masyarakat kita ni kita boleh bina dengan comel, hubungan rumah tangga kita boleh bina dengan comel. Dan di antara asas hubungan keluarga, hubungan rumah tangga ni jadi comel bila kita pakat jaga semayang. Bila kita jaga semayang, keberkatan mari dalam rumah kita. Ketika itulah dia akan ada mawaddah warahmah. Rasa tenang, rasa tentera, rasa kasih sayang dia mari. Bila rahmat Allah ada bersama dengan kehidupan kita. Cukup
Cukuplah sekadar tu dulu tazkirah kita malam ni. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.